Datuk Haji Muhammad Asri bin Haji Abdullah, dan di sebelah kiri saya tuan yang kita kasihi, dan kami semua sentiasa mendoakan kesihatan Al-Fadil Datuk Muhammad Kazim Ilyas yang bersama dengan kita, dan saya rasa ini merupakan pertemuan kali kedua bersama Ustaz Kazim di surau kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah dengar tadi mukadimah yang diutarakan oleh pengurusi utama kita. Malam ini kita berada dalam satu majlis besar, kita meraihkan satu program yang diberi nama sebagai Ma'al Hijrah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum itu suka saya perkenalkan, kata orang Melayu, tak kenal maka tak cinta. Ringkas sahaja. Dengan saya ada Biodata Al-Fadil Ustaz Datuk Muhammad Asri. Bersama dengan saya ini terlalu panjang rupanya, dan bila saya baca rasa terpenuh bila bersama dengan datuk-datuk kanan dan kiri. Kita tak datuk, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, datuk asal pun tak buat juga. Jadi datuk rumah kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sebelah kanan saya ialah Datuk Haji Muhammad Asri, rupanya orang Padagengan, dekat saja dengan kita. Dan saya semak datanya, Datuk Asri merupakan graduan daripada University of Baghdad, Iraq. Dia mengaji di sana, saya tak lahir lagi. Maknanya saling muda lah. Dan yang dirahmati Allah. Dan dia habis di Baghdad, balik di Malaysia. Sekarang disebut oleh pengurusi tadi mantan, merupakan hakim raya mahkamah syar'i. Tuan-tuan yang dirahmati, cukuplah sikit-sikit je. Kadang-kadang nanti kita tak sempat kita punya hadaf yang sebenar kita di sini. Dan sebelah kiri saya tak perlu dikenalkan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Fadil Datuk Muhammad Kazim Ilyas, merupakan pengurusi kepada Al-Barakah yang sangat terkenal di negeri kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira cukuplah sekadar untuk pengenalan kita. Kita terus kepada program kita, kerana SOP kita mesti berhenti kalau boleh dalam masa isyak berhenti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh kerana MUK kita sekarang ini berada dalam Ma'al Hijrah atau disebut sebagai awal Muharram. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, di zaman Nabi SAW, peristiwa hijrah ini dikaitkan sampai ke tempat kita hari ini. Maka di sana sudah pasti pelbagai peristiwa yang berlainan berlaku di zaman Nabi sehingga di zaman kita, untuk kita riklikkan dengan Ma'al Hijrah itu. Maka dengan ini saya mempersilakan di sebelah kanan kita dulu lah, kata orang Arab Al-Aiman Fal-Aiman, kanan-kanan lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi macam mana Datuk kita nak kaitkan kesinambungan hijrah kita daripada zaman Nabi sampai tempat kita? Mungkin zaman Nabi dulu lain cara hijrahnya, mungkin zaman kita ni pula hijrahnya mungkin ada ta'wil yang lain. Maka mungkin kita boleh relatekan hijrah Nabi dan di zaman kita, insyaAllah. Dipersilakan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Yang saya hormati Komisi Besar Lembaga Datuk Halim, yang saya hormati dan kasihi Ustaz Osman Nurdin Ahmad di sini, moderator kita pada hari ini, dan yang saya kasihi idola saya lah, Datuk Ketua. Pertamanya syukur pada Allah SWT pada malam yang berkat, pada bulan yang berkat, di tempat yang berkat ini dapat saya berada bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya saya dengan Datuk Kazim ni walaupun jumpa lama tapi tak pernah berada satu pentas dengan beliau. Pada malam inilah baru berasa dengan dapat bertemu satu pentas dengan beliau.
dengan kekanda ni Datuk Nazmuddin dah kali saya bersama, tapi untuk Kazim inilah kelihatan. Jadi alhamdulillah. Sebenarnya itulah takdir Allah SWT. Saya dapat berjumpa dengan beliau di semua. Karena sebelum ini, masa saya jadi Kabid Selangor Perak pada tahun 90-an, dan dari itu Hakim Syar'i di Perak pada ujung 90-an dan awal 20-an, saya sentiasa pergi ke Perak FM di Ipoh. Jadi 15 tahunan, sebab saya ada rancangan syariah dan undang setiap hari Khamis. Dan di bawah Datuk Kazim kebetulan air ke Radio Perak. Tapi saya tak pernah jumpa. Hinggalah DJ tu tanya, dia kata, Datuk, ada jumpa Ustaz Kazim setelah Datuk ni? Kenapa? Dia kata, Ustaz Kazim datang dia pakai kereta sport ni. Besar kata, saya kata kereta apa? Tak ingat. Dia kata Lamborghini, kita Lamborghini tak tahu. Kereta apa? Saya kata, dah orang yang hebat, dia pakai kereta hebat. Bukan Ustaz yang hebat, nak pakai Honda Car kan? Saya kata Ustaz pakai Honda Car, saya tak boleh. Saya tengok Honda Car, Ustaz tu. Jadi, alhamdulillah dapat kita bersama pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi alhamdulillah kita berada hari ini dah 3 bulan malam 1442. Jadi pertama sekali yang perlu saya lihat, yang perlu kita lihat ialah kenapa Muharram ni, Mal Hijrah ni begitu penting untuk kita. Dan mungkin saya nak bawa melihat ayat Al-Quran. Kita nak lihat siapakah di antara manusia yang paling tinggi darjat. Banyak orang kan ada sama derajat, lebih tinggi derajat. Di antara manusia ni, daripada zaman itu sampai sekarang, siapakah yang paling tinggi derajat? Oleh itu kalau kita lihat dalam surah At-Taubah, Auzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah, dia beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah. Berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi derajatnya di sisi Allah daripada orang-orang yang hanya memberi makan orang lain, orang haji dan orang yang memakmurkan masjid, dan memakmurkan masjid, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Inilah yang diungkapkan oleh Quran melalui orang yang beriman dan berjihad dan berjihad pada sabda Allah. Sama ayat 1 maksudnya mereka digembirakan oleh Tuhan, mereka yang pemberian rahmat daripadanya dan keadaan serta surga mereka dalam surga itu memang bersama mereka. Ada mereka yang beriman, berjihad, berhijrah menjaga Allah janjikan mereka surga, mereka kekal di surga dengan segala kesenangan. Jadi itulah sebabnya kalau boleh kita bercita-cita tidak jadi orang yang demikian. Mungkin kita tak boleh sampai, tapi paling kurang kita mendekati contoh seperti yang mereka lakukan. Tuan-tuan sekalian, kita ini telah memasuki era tahun 1442 Hijrah. Bermaksud Hijrah telah berlaku selama berapa? 1442 tahun kan? Hijrah sebenarnya, kenapa hijrah? Hijrah, dengan hijrah ni dapat mengembangkan misi dakwah. Kalau tak ada dakwah, kalau tak ada hijrah, tak ada dakwah ke Makkah, ke Madinah, maka kita Malaysia pun tak ada siapa, mungkin yang Hindu dan juga kekal kan? Jadi dengan adanya hijrah mengembangkan dakwah, dan mula-mula dakwah di Kota Mekah, ke ke semenanjung Arab, dari semenanjung Arab ke serata Suria. Karena hijrah juga, hijrahlah yang berjaya semuanya. Hijrah telah berjaya menyatukan manusia.
menyatukan manusia dari kaum yang berbeza latar belakang kehidupan, seperti orang Islam ada yang dari Arab, ada pada Parsi, ada dari Romawi, ada pada Habsyah dan sebagainya. Juga dengan hijrah dapat mendaulatkan, mewujudkan daulah Islamnya, dan sekaligus dengan adanya daulah Islamnya menyelesaikan perubahan dan dapat bersaing. Kalau kita kata sekarang Amerika dan Rusia ketika itu tidak bersaing dengan mereka. Tetapi Islam yang timbul di Makkah dapat bersaing dengan keadaan Empire Parsi dan juga Empire Romawi, dan dengan kedatangan Islam maka Empire mereka roboh, Empire mereka tenggelam di telan bumi. Alhamdulillah Islam masih hidup sampai sekarang di bawah dalam Allah SWT. Jadi soalannya bagaimana? Jawab soalan tadi ialah yang bukan kepada saya, bagaimana kita nak kesinambungan hijrah dan dakwah yang patut diikuti oleh Sufian. Jadi sebelum saya beri jawapan, saya kira bagi tarik benar apa mengenai tarik mengenai hijrah, sebab kita tadi mengenai hijrah kemudian dakwah dan gimana kita. Jadi saya kira bagi tarik dulu dengan hijrah. Aku itu salah faham, sebab semua orang itu salah faham. Mengenai hijrah ni sama dengan pelarian, mungkin dia tersilap kan, bukan? Itu jadi kita takut perkara yang begitu. Jadi pertama sekali saya nak tarik tentang hijrah. Hijrah ini banyak digunakan dalam Al-Quran, maupun ayat Al-Quran, dalam hadis dan sebagainya. Jadi kita tak boleh pakai fenomena begini atau istilah teknologi atau istilah dalam kamus biasa. Sebab hijrah disebut dalam Al-Quran, dalam hadis, maka kita kena rujuk pada Al-Quran dan hadis. Hijrah bermaksud sebenarnya dalam istilah hijrah, satu segi makna dia dalam loghat, bukan loghat ya. Kita selalu sebut bahasa loghat kita loghat kita kan. Jadi hijrah dalam istilah Islam bermaksud adalah perpindahan daripada negara kufur kepada negara Islam dengan perintah Allah SWT. Macam mana? Kita lihat macam mana perpindahan Rasulullah, sahabat Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah, perpindahan daripada negara kufur. Mekah masa itu adalah negara bernama kufur, musyrikin, Quraisy, musyrikin. Jadi Rasulullah dan para sahabat berpindah kepada Madinah. Madinah masa itu belum Islam, tetapi dengan perpindahan itu Rasulullah SAW dan para sahabat mewujudkan daulah Islam. Jadi berpindah dari negara kufur kepada negara Islam dengan perintah Allah, itu dinamakan hijrah. Begitu juga hijrah sahabat-sahabat Rasulullah daripada Makkah ke Habsyah. Di mana Habsyah? Habsyah ni tak tahu kapan Habsyah. Habsyah ni orang Ethiopia. Tapi Ethiopia ni dia satu negara kecil, tapi dulu dia ada jajah dia. Ethiopia dengan keliling tu lah ada Eritrea, Sudan, macam negara Parsi lah. Negara Parsi lah. Negara Syam. Mana boleh negara Syam? Dulu negara Syam lah. Pecah ke Lebanon lah, Iraq lah, Syria lah, Jordan lah. Begitu juga Habsyah, dia meliputi sebagai Sudan, Mesir, Eritrea, Mauritania dan sebagainya. Jadi bila sahabat-sahabat Rasulullah SAW ditindas di Makkah, mereka diizinkan oleh Rasulullah SAW, diperintahkan supaya berpindah ke Habsyah. Bila berpindah ke Habsyah, Habsyah macam itu negara dalam Islam. Negara ini diperintah oleh siapa? Najashi. Najashi adalah seorang Nasrani. 2 kali sahabat Rasulullah SAW berpindah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau tahun 3 bulan, karena mereka dapati bahawa di Makkah ada sahabat-sahabat yang itu gagal, macam Hamzah dan sebagainya, telah membuatkan Islam, mereka balik ke tak kira ya. Boleh kenal lah ya? Ya, kalau saya takut tak boleh kenal ya. Jadi
Akhirnya dengan penerangan dakwah daripada Khalid dan para sahabat-sahabat lain, hingga Najasyi memeluk agama Islam, sehingga sekaranglah kekal Mauritania, Sudan, Eritrea menjadi negara-negara Islam. Jadi berpindahnya daripada negara kufur Mekah ke Habsyah, jadi itu diistilahkan sebagai apa? Hijrah. Tapi apabila Rasulullah SAW dan para sahabat mengasaskan daulah Islamiah di Madinah, Rasulullah balik setelah 8 tahun berada di Madinah. Baginda para sahabat balik ke Mekah yang dipanggil sebagai apa ni? Fathul Mekah. Tetapi adakah itu dipanggil hijrah? Nabi kata sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Makna dia tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah. Sebab apa? Bila pembukaan Mekah jadi negara Islam. Jadi maksud takrif kepada hijrah, berpindah daripada negara kufur berpindah kepada negara Islam dengan perintah Allah Taala. Boleh ya? Saya pergi situ dulu. Takut kita kata dia kata sama aja. Dia kata hijrah lah, dakwah lah, ukhuwah dia sama. Jadi semua kita sama. Dia kata Datuk Asri, Datuk Kazim pun sama aja. Mana sama lain kan? Ustaz Kazim, Datuk Kazim handsome sikit daripada saya. Dia ada berbeza. Jadi ada beza tentang dakwah, tentang ukhuwah kan. Kemudian dakwah. Dakwah ni apa makna dakwah? Dakwah ialah menyeru kepada Islam. Apa-apa saja yang kita buat untuk menyeru kepada Islam itu adalah dakwah. Itu. Yang ketiga mengenai ukhuwah. Ukhuwah ni adalah itu mempersaudarakan antara orang Islam dengan Islam. Yang dipanggil dalam bahasa Arab sebagai al-ikha ataupun at-ta'akhi, al-muakhad. Jadi banyak istilah-istilah yang mempersaudarakan antara Islam dengan Islam. Jadi saya nak kaitkan mengenai hijrah, apa soalan daripada pengurusi tadi, apa kaitan bagaimana tindakan kita sekarang. Hijrah ni ada kaitan 3 ni serangkai. Hijrah ni bukan hijrah untuk berpindah saja, tapi hijrah adalah membawa mesej dakwah dan ukhuwah. Di mana Rasulullah SAW ketika berpindah daripada Mekah ke Madinah adalah dengan perintah Allah. Di mana Rasulullah SAW nak meninggalkan Mekah dalam keadaan duka cita, sehinggalah turun ayat Quran yang menyebut bahawa dia pergilah Rasulullah berpindah ke Madinah dengan takut. InsyaAllah satu masa Allah akan kembalikan Rasulullah SAW balik ke Madinah, sebagaimana janji Allah SWT kepada Nabi Musa. Nabi Musa ketika dikeluarkan dari kampung, ditinggal oleh ibunya, Allah telah janji kepada ibu Nabi Musa, jangan kamu takut, kamu lepaskan Musa, satu hari Musa akan kembali kepadamu. Itu sikit mengenai perkara tadi ya. Kemudian dakwah secara ringkas. Berapa minit? Habislah. Walaupun saya lagi Allahu akbar. Panjang. Saya selalu kuliahkan mesti 3 jam kan. Jadi yang saya nak sebut bahawa hijrah ni ada kaitan dengan dakwah, ada kaitan dengan ukhuwah. Jadi sebelum Madinah menjadi yang penting, sekarang kita nak melihat pada Madinah. Madinah sebelum menjadi negara Islam dan pusat perkembangan Islam, ilmu dan tamadun, Rasulullah SAW telah membentuk ummah di Madinah menjadi ummah Rabbani. Tadi ada pengurusi sebut tadi, tema kita pada kali ini mengenai Malijah itu ummah apa tadi lupa saya dah. Ummah Rabbani, negara harmoni. Ummah Rabbani, negara bestari. Inilah kejayaan yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW, menjadikan ummah Rabbani, iaitu ummah yang membuat yang ditauhidkan kepada Allah Taala, yang menjalankan kegiatan kerana Allah SWT dan dijadikan negara harmoni. Jadi kalau kita nak tengok sebentar lalu, pembentukan Madinah macam negara Malaysia lah, lebih kurang di mana
Madinah pada masa itu dipanggil Yathrib. Penduduk Yathrib adalah daripada orang Arab perkampungan dan juga daripada orang Arab. Orang Arab dipanggil kaum Aus dan Khazraj. Mereka ni asal daripada pada Yaman, kaum Sabah. Bila runtuhnya bila runtuhnya Sadul Ma'raf, empangan Ma'raf di Yaman, mereka berpindah ke Madinah. Dua kaum, Aus dan Khazraj. Manakala orang Yahudi daripada 3 kumpulan, iaitu kaum Qainuqa, Nadir dan Qainuqa dan Quraidah kan. Jadi 3 kaum. Monopoli di segi ekonomi di Makkah masa itu dikuasai oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ni perniagaan di Madinah. Dengan perniagaan ribanya, dengan araknya, dengan perjudiannya dan sebagainya dikendalikan oleh orang Yahudi. Manakala orang Arab Khaus dan Khazraj, mereka ni adalah peladang. Macam Melayu lah. Peladang dan penternak. Jadi ekonomi di Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Sehingga kan ada satu pasar raya yang terbesar. Pasar raya yang besar kan. Di Madinah dipanggil Pasar Raya Bani Qainuqa Yahudi. Jadi saya nak relate kan berkenaan dengan ukhuwah sekali lah, senang sikit. Apabila para sahabat Rasulullah SAW berpindah ke Madinah, sahabat-sahabat Rasulullah SAW mereka adalah kaum Quraisy yang memang ahli perdagangan. Seperti Uthman Ibn Affan, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain kan, semua ahli perdagangan. Jadi apabila mereka datang ke Madinah, menjadi cabaran kepada orang Yahudi. Sebab orang Yahudi ni berniaga. Di mana dari segi persaudaraan yang nak kaitkan, apabila mereka, macam saya ambil contoh, banyaklah kisah antara persaudaraan ukhuwah yang begitu rapat yang dibentuk oleh Rasulullah SAW di Madinah. Saya ambil contoh satu ya, iaitu contoh Abdurrahman bin Auf, iaitu dengan Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf adalah muhajir, dan Sa'ad bin Rabi' adalah Ansar kan. Ketika mereka datang ke Madinah, di segi oleh kerana mereka ni masyarakat Rabani, mereka tidak macam Abdurrahman bin Auf adalah seorang saudagar yang kaya, tetapi apabila berpindah ke Madinah, dia dah tinggalkan semua harta dia. Sebab orang Quraisy musyrikin Mekah kata, kalau kamu nak pindah daripada Mekah ke Madinah, kamu tinggalkan harta di Mekah, jangan bawa. Kalau kamu bawa harta, kamu akan dibunuh. Jadi walaupun dia kaya, maka beliau pindah ke Madinah tidak bawa apa-apa harta. Semasa di Madinah, Rasulullah SAW telah mempersaudarakan ta'akhi al-iqa antara Abdurrahman dengan Sa'ad bin Rabi'. Dia cari ahli peniaga dengan ahli peniaga. Jadi apa tawaran sebagai persaudaraan mereka itu mengistimewakan orang lain, mendahulukan sahabatnya. Sehingga kata Sa'ad kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, saya adalah seorang yang kaya di Madinah. Saya ada 2 ladang. Ladang saya subuh-subuh, pilihlah mana satu hendak. Bukan setakat itu, dia kata saya ada dua orang isteri. 2 orang isteri saya cantik-cantik lah. Pilihlah mana satu yang hendak. Boleh kita buat macam tu? Kita kalau yang bagi pun ambil lah isteri yang tua ya. Yang muda tak boleh lah ya. Jeling pun tak boleh. Ini suruh pilih mana satu. Sampai macam itu punya persaudaraan. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman kata, wahai sahabatku, semoga Allah memberkati dirimu, semoga Allah SWT memberkati hartamu, dan semoga Allah memberkati keluargamu. Yang aku tuntut sekarang ni, tunjuk ke aku di mana pasar. Dia ahli perniagaan, jadi mereka tunjukkan Abdurrahman bin Auf pasar Bani Qainuqa. Akhirnya, walaupun Abdurrahman bin Auf tak ada modal, dia tak ada duit, dia berniaga macam jual salam. Beli barang dulu kat kedai, dia kata tangguh, 3 hari nanti aku bayar lah. Dia percaya. Dia pun dah dapat barang tu, dia jual. Kalau dia beli dalam RM50, dia jual dapat RM100. Jadi dia boleh bayar RM50 untung. Jadi tak ada modal pun boleh dapat berniaga dan dapat untung, sehingga kan lepas tu 6 bulan dia boleh berkahwin dengan orang Ansar. Jadi oleh kerana masa tak cukup, habis dah kan? Itulah dah masa kejayaan. Nanti insyaAllah saya sambung pada masa akan datang insyaAllah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Datuk di atas soalan yang kita tanyakan tadi berkenaan dengan hubungan dan relate apa yang dikaitkan dengan hijrah zaman Nabi sehingga di zaman kita. Tentunya dirahmati Allah sekalian, oleh kerana masa kita tinggal dalam 15 minit lagi untuk isyak. SOP kita berhenti ketika azan isyak dilaungkan. Tentunya dirahmati Allah, maka kita ringkaskan majlis kita dengan soalan yang banyak tapi kita cuba pendekkan. Jadi insya-Allah kita hanya dapat satu round soalan saja. Selepas itu kita akan terus kepada pergulungan. Tentunya sekalian, kita pergi kepada Al-Fadil Datuk Ustaz Kazim. Tentunya dirahmati Allah, apa yang disebutkan oleh Al-Fadil Ustaz Datuk Azim tadi, di mana hijrah Nabi SAW di sana merupakan salah satu daripada peristiwa dan ujian yang sangat besar. Maka di zaman Nabi sudah pasti ujian-ujian berkaitan dalam hijrah itu ada. Dan kita relatekan dengan ujian yang ada di zaman kita sekarang. Mungkin Al-Fadil Ustaz Kazim boleh huraikan, ceritakan bagaimana ujian-ujian yang dihadapi oleh zaman Nabi SAW, kemudian ujian-ujian itu ada bersama dengan kita, dan penyelesaian di zaman Nabi cuba kita kaitkan dengan penyelesaian di zaman kita. Yang pertama, yang kedua, Ustaz Kazim yang teruskan ialah berkaitan dengan barangkali hijrah ini disebut oleh Datuk tadi ialah al-muwaqah, yakni satu persaudaraan. Barangkali di antara kita hari ini, kalau kita nampak di negara kita, perpecahan sama ada satu bangsa, satu agama dan sebagainya ada. Di mana-mana negara pun, tentunya dirahmati Allah. Maka hijrah Nabi, antara salah satu dari poin utamanya ialah menyatu padukan masyarakat ini. Maka barangkali kita boleh ambil apa yang Nabi buat untuk diterapkan di zaman kita, sebab perpecahan kita juga berlaku. Mungkin Ustaz boleh bagi idea ataupun sumbangan idea bernas untuk kita sama-sama fikirkan. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Nurdin Ahmad bin Siddiq. Ya, suara dia pun macam Nurdin Ahmad tuan. Kajang Pak Melau, kajang kan. Serupa Nurdin Ahmad, suara pun serupa tuan. Yang saya hormati Sahibul Fadilah, tuan guru kita Datuk Muhammad Asri, sahabat lama saya di Masjid Gurab dulu. Waktu itu saya jadi imam di Masjid Al-Awliya di tembok ataupun Masjid Gurab, Jalan Kuala Kangsar. Saya rasa ramai tuan-tuan dulu yang sembahyang di sana, sembahyang Jumaat di sana. Orang panggil Masjid Awliya tu Masjid Negeri nombor 2 masa itu. Ya, tahun 98, 99, 2000. Jadi masa itu Datuk Asri selalu datang sembahyang di sana. Ya, orang dia segak kemah tuan, sampai sekarang masih segak lagi Datuk Asri. Jadi yang saya hormati Datuk Abdul Halim dan pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau, pegawai-pegawai keselamatan yang bertugas pada malam ini, baik polis, rela, mudah-mudahan semuanya dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tang mana yang tidak ada cabaran? Setiap perkara dia ada cabaran tuan-tuan. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran berapa banyak ayat berkenaan dengan cabaran yang akan sampai kepada kita. Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ini contoh ayat-ayat di dalam Quran tentang cabaran yang mesti sampai kepada kita. Saya gunakan perkataan mesti sebab Allah sebut dalam Quran setiap daripada kita ni akan diuji. Tetapi ujian yang sampai kepada kita tidak akan sampai kita tak boleh lalui dia. Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak akan uji kita melainkan ujian itu, cabaran itu kita boleh hadapi dia. Setiap benda mesti ada cabaran. Macam malam ni, cabaran kita apa? Speaker. Mikrofon tuan-tuan. Speaker. Ada cabaran lah tu.
Cabaran kita apa sekarang, tuan-tuan? Nak sembahyang, tak boleh macam dulu, rapat-rapat. Itu cabaran. Cabaran apa pada orang sekarang? Orang perempuan tak boleh main kuliah. Makcik tadi datang, balik dah makcik tu. Dia seorang je datang, tuan-tuan. Itu cabaran yang akan kita hadapi. Nak tengok dalam kalangan kita, dalam menghadapi cabaran itu, siapakah yang terbaik amalannya? Siapakah yang terbaik orang yang menghadapi cabaran? Sebab ada orang yang bila menghadapi cabaran, dia tak tahan, dia bunuh diri. Ada yang tak tahan dengan cabaran, dia murtad. Tuan-tuan boleh tanya tuan hakim besar kita ni, tuan-tuan dulu dia qadhi besar dari masa dengan saya dulu. Tuan qadhi besar masa itu. Ada kes tuan-tuan yang lambat masalah nak selesaikan, perempuan dia ambil keputusan yang bukan-bukan. Dia kata tak tahanlah aku, suami aku ni asyik mahkamah panggil tak datang. Asyik tak datang mahkamah panggil. Dia buat keputusan yang kita sendiri tak pernah sangka, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia tak pernah tahan dengan ujian dia. Tuan-tuan yang saya hormati, antara cabaran yang akan sampai kepada kita apa dia? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Cabaran dia ialah Yahudi dan Nasara akan mencari jalan macam mana pun kita ni mesti ikut jejak langkah mereka. Ini cabaran dia. Bila Allah sebut sama sekali Yahudi dan Nasara tidak reda dengan kita, sehinggalah kita mengikut mereka, maknanya itulah cabaran yang akan kita hadapi. Bukan setakat daripada zaman Nabi di Madinah sampai sekarang. Cuba tuan-tuan tengok apa yang Yahudi buat kepada Rasulullah dan umat Islam di Madinah. Sebab itu apabila Rasulullah berhijrah ke Madinah, antara perkara yang paling awal Rasulullah buat, selain daripada membina masjid, Rasulullah membina undang-undang. Rasulullah membina piagam Madinah, iaitu satu bentuk undang-undang, satu bentuk peraturan, satu bentuk yang dipanggil sebagai bagaimana nak mensepakatkan, nak menjadikan orang Islam yang Datuk sebutkan tadi, Aus Khazraj, daripada Quraisynya dengan orang-orang yang pelbagai bangsa, termasuklah Quraizah, An-Nadir, Qainuqa yang berada di Madinah pada masa itu daripada kalangan Yahudi. Kalau tak dibuatnya piagam supaya mereka tunduk dan patuh kepada peraturan, agak-agak apa yang akan berlaku kepada umat Islam di Madinah pada masa itu. Sebab itu Rasulullah seorang yang bijak, dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, buat piagam. Dengan piagam ini Rasulullah pegang orang Yahudi. Yang mana ingkar ada hukuman dia, sehinggalah berlaku beberapa peperangan yang mengakibatkan orang-orang Yahudi tadi ni, tuan-tuan, dikeluarkan daripada Madinah. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita lihat bahawa cabaran ini akan berlangsung sampai bila-bila, dan cabaran terhadap benda itu, tuan-tuan, bukan sikit dan bukan kecil. Saya ulang balik, tuan-tuan, cabaran yang akan kita hadapi ini, tuan-tuan, bukan kecil, bukan biasa-biasa. Orang Yahudi Nasara nak merosakkan kita ni bukan jalan biasa-biasa, macam-macam, tuan-tuan. Kalau kita tak ambil tahu, tak ambil kisah, tak tahulah apa nak jadi pada kita. Dia bukan ambil daripada cara hidup saja. Bukan cara hidup sahaja yang dia nak ubah, tuan-tuan. Macam-macam benda. Daripada sistem pendidikan, sistem pemerintahan, sistem pemakanan, sistem ubat-ubatan. Yang mana selagi mana manusia, umat Islam bergantung kepada mereka, selama itulah kita tak boleh nak berjaya. Cabaran ini berlangsung daripada zaman dulu. Sampailah, tuan-tuan, cabaran yang berlangsung kepada peradaban Islam, tamadun Islam. Baik kerajaan Osmaniyah, baik kerajaan Abbasiyah sebelumnya. Kita lihat kerajaan Abbasiyah yang dijatuhkan oleh kerajaan Mongol. Daripada Genghis Khan, daripada Kublai Khan, sampailah Hulagu Khan. Macam mana meranapkan kerajaan Islam, menghilangkan segala ilmuan-ilmuan, kitab-kitab, sumber peradaban Islam yang sangat hebat di Baghdad, di Aleppo, di Samarra pada masa itu. Habis rosak, tuan-tuan.
Ini cabaran kita nak bangun balik, cabaran kita nak mantapkan balik. Sebab berapa banyak orang yang disebut oleh Allah dalam Quran yang akan menghentam kita, yang akan merosakkan kita. Sebab itu ini cabaran. Kalau kita tak ambil tahu tentang cabaran ni, maka kita akan dirosakkan. Sebab itu bila Ustaz Nurdin sebutkan tadi, di antara cabaran yang kita hadapi di saat hijrah kita ini ialah perpecahan di kalangan kita. Ini cabaran. Dan kita kena tengok balik, di sebalik perpecahan umat Islam itu, siapa orang tengah dia? Siapa di belakang dia? Tuan-tuan pergilah kepada negara-negara Islam yang berpecah belah. Mesti ada tangan-tangan yang merosakkan perpaduan mereka. Mesti ada orang belakang, tuan-tuan, tok dalam, yang duk main peranan, tuan-tuan. Yang nak hasil daripada negara Islam, yang nak hasil daripada negara-negara Arab. Maka berlakulah perang saudara, berlakulah perpecahan. Yang sekarang bila kita sebut, tuan-tuan, kita tak seronok lah. Dulu kita tengok Ustaz Datuk Asri kita ni belajar di Universiti Baghdad. Hebat, tuan-tuan, Universiti Baghdad ni. Jarang orang kita dapat masuk Universiti Baghdad. Di antara yang masuk Universiti Baghdad yang terkenal, Datuk Guru kami lah, nama dia Datuk Abdul Rahman Al-Mubarak. Oh, Universiti Baghdad, tuan-tuan. Bila Ustaz Asri juga lulusan daripada Universiti Baghdad. Orang hebat-hebat, tuan-tuan. Dulu kita sebut Iraq tu hebat. Tapi sebaliknya sekarang apa yang sudah berlaku? Dulu kita tengok Syria tu hebat. Sekarang tak ada siapa nak pergi Syria, tuan-tuan. Dulu kita tengok negara-negara ni hebat. Tak ada siapa lah. Dan kita tengok hari ni, tuan-tuan, negara-negara Islam yang kaya raya tidak lagi bercakap soal Islam. Tidak lagi bercakap tentang penyatuan Islam. Tidak lagi bercakap tentang Palestin. Yang mereka bercakap hari ini ialah bagaimana nak membina bangunan yang tinggi-tinggi. Tengok di UAE, tengok di Dubai, tengok di Emirates. Berlawan-lawan membina bangunan yang mencakar langit. Malah hari ini ada negara Arab kita yang telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara Israel. Mengiktiraf mereka. Jadi apa lagi yang kita nak harap kepada orang Islam sama kalau macam ni? Sebab tu, tuan-tuan, kita orang Islam, orang Melayu kita, orang Malaysia kita, cabaran yang kita hadapi ni ialah tak pernah nak baik. Padahal menyambut Ma'al Hijrah tiap-tiap tahun. Tokoh Ma'al Hijrah dibagi tiap-tiap tahun. Sambutan Ma'al Hijrah tiap-tiap tahun. Setiap peringkat kawasan mukim semuanya buat. Tapi makin sambut Ma'al Hijrah makin bergaduh. Sedangkan hijrah Rasulullah menyatu padukan puak-puak yang bergaduh di Madinah antara Aus dan Khazraj. Beratus-ratus tahun Aus dan Khazraj bergaduh. Tetapi bila Rasulullah datang, aman, dipersaudarakan, ditukar pula nama menjadi Ansar. Datang pula orang-orang daripada Mekah yang dipanggil Muhajirin, dipersaudarakan pula dengan golongan Ansar. Tuan-tuan bayangkan, dipersaudarakan. Duduk jadi adik-beradik, macam adik-beradik, dapat rumah, dapat tanah, bagi semua. Macam Datuk sebut tadi, sampai ada yang nak bagi isteri pun. Sampai tahap macam tu persaudaraan mereka. Yang inilah yang kita lihat dalam ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu asal ayat tu. Kisah bagaimana ada orang yang nak menghasut orang-orang Ansar supaya membenci Muhajirin, menghasut orang Aus supaya membenci Khazraj selepas penghijrahan Rasul. Menghasut. Hang tak ingat ke dulu? Tok dia bunuh. Hang lupa ke? Ayah kamu dulu, ayah dia bunuh. Dihasutnya, tuan-tuan. Hampir nak gaduh balik. Turun ayat tadi. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Akhir awalnya kamu tu dah berada di hujung neraka dah. Allah tarik balik kamu dengan Islam. Tuan-tuan, ini salah satu hijrah. Yang inilah yang sepatut kita ambil daripada semangat hijrah. Mari berkasih sayang.
Mari bersatu padu. Yang bagi kita bergaduh ni pasal apa di Malaysia ni? Pasal apa yang bagi kita bergaduh ni? Fahaman. Sikit-sikit punya lah benda khilafiah. Semalam saya pergi ke mana? Di Langkawi 2 hari lepas. Ada orang tanya, ustaz ni macam mana ni nak baca bismillah tak baca bismillah, baca Fatihah. Masa jadi imam tu nak baca bismillah lah. Saya kata bacalah. Apa masalah ya? Masalah bacalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bacalah. Dia kata ada ustaz tu kata tak payah baca. Oh sudahlah. Pasal ni yang nak bergaduh ni. Dia kata boleh baca tapi sir sudah. Senyap-senyap sudah kita ikut di Arab tak baca. Aduh, taklah. Bacalah. Kita di Malaysia ni kita ambil Syafi'i dahlah. Sebab tu kita tak bergaduh dulu-dulu. Sebab daripada dulu sampai sekarang Syafi'i, kita ikut mazhab fiqh Syafi'i. Tapi bila dah mari macam-macam ajaran, itu je jadi pening sekarang. Bergaduh pasal itu ya. Bergaduh pasal itu ya. Oh, kamu di Malaysia baca bismillah, di Mekah ikut pula imam tak baca bismillah. Apa kamu ni? Pasal aku duduk di Malaysia, aku bacalah di bismillah. Hak di sana pun sah juga mazhab dia, tapi aku ikut dia pun sah juga, tapi aku di sini baca bismillah, masalah. Hang tu ya tuan. Pasal tu saja bergaduh. Satu, yang bergaduh nombor 2 pasal apa? Pasal politik lah. Tak habis-habis tuan. Jadi kita terus cakap benda tu sekarang ni, kita bercakap macam mana kita nak menyatukan. Senang aja. Cari yang sama, jangan duk tengok benda yang tak sama. Ambil benda yang sama di kalangan kita, abaikan benda yang tak sama tu. Bila kita besarkan benda yang tak sama, itulah yang bergaduh. Cari berapa banyak persamaan kita malam ni. Duduk satu taman sama, satu akidah sama, satu agama sama, satu bahasa sama, durian pun sama makan, beras cak rambutan pun sama makan, banyaknya sama, tanah pun kongsi. Punya banyaknya tak sama. Habis tu kenapa kau cari yang tak sama? Bila kita besarkan yang tak sama, memang bergaduh lah. Macam kita dengan isteri kita lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak puas hati, nak puas hati pada isteri tuan-tuan 100% tak ada. Siapa sini yang puas hati dengan isteri dia? Dah 28 tahun kahwin, 30 tahun kahwin. Tanya Abang Leman, setuju dengan isteri 100%? Payah. Orang tua tu payah. Habis tu kalau payah, cerai lah Abang Leman. Oi, tak boleh ustaz. Tadi kata payah. Dia lah bagi beranak-anak saya 5 orang ustaz. Oi, dia duk masak kat saya, duk basuh kat saya, dia lah duk layan saya, dia lah apa semualah. Takkan pasal dia suka membebel saya nak marah dia. Biarlah dia bebel, ada 98 lagi kebaikan dia. Tak bercerai. Tanya Kak Leha setuju tak dengan Abang Bidim? Orang tua tu. Payah ustaz. Payah juga. Payah tang mana? Ya Allah ustaz, dia ni kalau meludah buang kahak, dia buka 3 getah tu ustaz, dia ludah lemah 3 getah, dia tutup balik. Runsin lah ustaz oi. Minta cerai Kak Leha oi. Takkan nak minta cerai. Dah kata payah. Lah dialah yang jaga Kak Leha, dialah yang bagi nafkah, dialah yang bawa Kak Leha pergi haji, pergi umrah, dialah ustaz yang duk tanggung anak-anak Kak Leha. Takkan pasal ludah watika tu Kak Leha nak minta cerai. Kan selamat rumah tangga dia. Begitulah dalam suasana sekarang. Berapa banyak lagi benda yang sama, kenapa kita tak besarkan? Kenapa nak besarkan benda-benda yang tak sama, yang akhirnya membawa kepada pergaduhan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, masa dah tamat. Masa untuk solat isyak sekarang. Kita jumpa lagi di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ilyas di atas kupasan yang sangat kira-kira banyak di sana isi-isi poin yang penting untuk kita sama-sama terapkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulannya daripada apa yang kita bincangkan malam ini, satu benda yang saya nampak ialah al-muwafaqah bainana, iaitulah hubungan di antara kita. Maka hijrah itu sebenarnya satu persaudaraan.
Mudah-mudahan dengan perbincangan malam ini dijadikan ia sebagai panduan untuk kita hadapi hal yang akan datang, di mana perpecahan itu dapat kita asingkan daripada diri kita. Sebagai akhir yang tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya pesan nak ambil daripada ayat Ustaz Kazim tadi ialah jangan beramal ludah di bawah tikar betul. Allah Ta'ala alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai kepada pengurusi. Alhamdulillah, terima kasih Yang Bahagia Tuan Moderator Fadil Ustaz Nordin. Bagi pihak majlis, bagi pihak Surah Al-Iman, pengurusi dan seluruh rakyat kuasa, mengucapkan ribuan terima kasih kepada dua tokoh ilmuwan kita pada malam ini, Yang Bahagia Tuan Guru Datuk Muhammad Asri kita, dan juga Abadil Datuk Ustaz Kazim yang sudi bersama-sama dalam kita dalam majlis forum pada malam ini. InsyaAllah akan membawa keberkatan kepada kita semua, khususnya penduduk di sini, InsyaAllah. Jadi oleh kerana masa begitu tidak mengizinkan, masuk